A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anak-anak murid yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, Ustazah doakan semoga semua anak-anak murid Ustazah dalam keadaan sihat walafiat insya-Allah. Jadi Ustazah mengucapkan selamat datang kembali ke kelas online Ustazah Ashila. InsyaAllah pada hari ini Ustazah akan mengajar mata pelajaran ibadah bagi tahun 2. Okey, yang di bawah tajuk uduk dan tayamum. Okey, sebelum tu Ustazah nak tanya, ingat lagi tak kita sebelum ni kita ada belajar tajuk najis kan? Ingat lagi tak? Okey, Ustazah minta maaf sebab Ustazah tak sempat nak habiskan tajuk tu. Sebab Ustazah dapat silibus baru, kita akan belajar tajuk uduk dan tayamum dulu. Okey, kemudian di pertengahan nanti baru kita akan belajar tajuk tayamum. Okey, boleh? Okey, insya-Allah. Okey, sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, apa yang perlu kita buat? Yang pertama, baca doa. Baca doa belajar dulu. Kita tanda tangan sama-sama, duduk sopan, tanda tangan. Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taf'alaina hikmataka wa nashur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okey. Semoga Allah berikan kita kemudahan untuk mempelajari ilmu insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta hazna idza syi'ta sahla insya-Allah. Semoga Allah berikan kita kemudahan. Okey. Okey anak-anak. Sekarang ni awak tak dapat buku teks lagi kan? Jadi Ustazah akan baca slide je. Kalau anak-anak nak salin slide ni dekat dalam buku tulis pun boleh. Salin nota lah. Lebih bagus kalau awak salin nota daripada buku daripada slide ni. Salin dekat dalam buku tulis. Okey. Insya-Allah. Untuk tajuk ni, yang pertama Ustazah akan bacakan apa hasil pelajaran yang akan kita dapat. Apa yang akan anak-anak ataupun pelajar dapat dalam untuk mempelajari tajuk uduk dan tayamum ni. Okey, yang pertama, hasil pembelajaran yang pertama, murid dapat menyebut pengertian uduk dan tayamum. Okey, kita akan baca, Ustazah akan bacakan pengertian uduk dan tayamum. Okey, kemudian lepas Ustazah baca, awak boleh nak hafal ke apa ke, tak kisah. Tapi yang pertama kita kena menyebut dulu, kita kena tahu dulu pengertian tayamum dan uduk. Okey. Dan yang kedua, murid dapat menyenaraikan rukun-rukun uduk dan tayamum. Okey, uduk ada rukun dia, tayamum pun ada rukun tersendiri. Jadi kita akan bacakan rukun-rukun tayamum. Okey, ni seeloknya anak-anak buat nota buat nota dekat dalam buku. Nota pengertian dengan nota pengertian rukun-rukun perkara yang batalkan uduk tu elok buat, senang awak nak faham kalau awak buat nota. Okey, yang seterusnya, murid dapat menyatakan perkara yang membatalkan uduk. Perkara yang membatalkan uduk dan membatalkan tayamum. Okey, yang keempat, murid dapat mengetahui cara beruduk dan tayamum dengan betul. Ni kita akan membuat cara-cara macam mana beruduk dan tayamum dengan betul. Okey, yang terakhir, murid dapat menyatakan hikmah beruduk dan tayamum. Okey, pada hari ini insya-Allah Ustazah akan bincangkan 3 je. 3 unit ataupun 3 topik. Dalam satu tajuk ni Ustazah akan bincangkan 3 unit. Yang pertama, murid dapat menyebut pengertian. Kita akan belajar pengertian uduk dan tayamum. Dan yang kedua, dapat menyenaraikan rukun. Kita akan belajar rukun-rukun uduk dan tayamum. Dan yang ketiga, perkara yang membatalkan uduk dan tayamum. Okey. Yang selebihnya kita akan bincangkan pada kelas yang akan datang insya-Allah. Okey, Ustazah akan pergi terus kepada pengertian. Pengertian uduk dan tayamum. Okey. Uduk dari segi bahasa dia adalah bersih dan indah. Okey, yang ni awak boleh salin tahu. Okey, uduk dari segi bahasanya adalah bersih dan indah. Okey, dari segi syarak manakala dari segi syarak ataupun istilah pula membasuh
anggota-anggota tertentu dengan air yang bersih beserta niat dan mengikut syarat serta rukun-rukun yang ditetapkan. Okey, ingat. Kalau wuduk ni kita berwuduk dengan air. Air yang bersih, air mutlak. Air yang bersih ataupun air yang mutlak. Mengikut syarat-syarat serta rukun-rukun yang tertentu. Okey, seterusnya tayamum. Dari segi bahasa adalah kesat atau menyahajakan. Kesat atau menyahajakan. Okey, saya nak tanya. Apa yang awak faham tentang tayamum? Okey, pandai. Tayamum ni bila kita tak ada air. Kita dah berusaha mencari air tapi air tak ada, jadi kita boleh bertayamum. Tayamum ni apa? Okey, kita pergi ke maksud pengertian dari segi istilah. Menyapu muka dan kedua-dua belah tangan meliputi siku dengan debu tanah yang bersih mengikut syarat-syarat tertentu. Nampak tak perbezaan uduk dan tayamum? Okey, uduk ni bila kita ada air, kita beruduk macam biasalah kan. Kita nak beribadat ataupun kita nak solat ataupun kita nak mengaji, baca Quran. Jadi kita kena beruduk terlebih dahulu kan. Okey, guna air macam biasa. Jadi bila tak ada air, kita kena buat apa? Kita dah berusaha dah ni, dah mencari tak ada air dah ni. Dah berusaha memang dah usaha sungguh-sungguh tak ada air. Jadi kita kena tayamum. Tayamum dengan apa? Tayamum menggunakan debu tanah yang bersih, mengikut syarat-syarat tertentu. Okey, faham tak perbezaan dia kat sini? Kalau uduk ni, uduk macam biasalah. Ada air, kita ambil uduk. Okey, kita ambil uduk dengan air yang bersih. Tayamum ni, apabila tak ada air, kita gunakan debu tanah untuk kita menyucikan diri. Macam itulah. Okey. Faham tak pengertian uduk dan tayamum setakat ni? Kita tak faham, nanti awak boleh tanya Ustazah apa yang awak tak faham. Okey, ingat je perbezaan. Kalau uduk ni kita ada air, kita guna air. Menggunakan air. Kalau tayamum, dia kita membersihkan ataupun menyuci diri dengan menggunakan debu tanah. Debu tanah yang bersih. Okey. Seterusnya kita akan pergi kepada niat uduk dan tayamum. Okey, saya akan baca dulu untuk niat uduk. Nawaitu rafa'al hadasil asghari lillahi ta'ala. Maksudnya, saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Okey. Contoh kalau apa yang patut kamu beruduk? Melakukan ibadah apa? Ya, solat, kita wajib beruduk. Menyucikan diri dengan beruduk. Lagi apa? Nak mengaji, kita perlu beruduk. Macam-macam lagi. Okey. Seterusnya, niat tayamum. Niat tayamum. Nawaitu tayamuma lil istibahati faradhi solati lillahi ta'ala. Maksudnya, saja aku bertayamum untuk mengharuskan fardu sembahyang kerana Allah Subhanahu Ta'ala. Okey. Ustazah nak kamu hafal tau doa-doa ni. Doa pula. Niat uduk dan tayamum ni. Kalau uduk tu, kalau awak tak pandai, bukan tak pandai, maksudnya kalau nak mudah, awak baca macam ni je. Nawaitu udu'an lillahi ta'ala. Tapi lebih bagus awak baca nawaitu rafa'al hadasil asghari lillahi ta'ala lah. Awak boleh salin tau niat uduk dan tayamum ni. Pada salin awak hafal. Lepas tu nanti Ustazah nak tasmi' awak dekat dalam kelas insyaAllah. Okey, kita baca lagi sekali niat uduk. Nawaitu, ikut Ustazah sama-sama. Nawaitu rafa'al hadathi asghari lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Okey, seterusnya niat tayamum. Ikut Ustazah. Nawaitu tayamuma lil istibahati fardi solati lillahi ta'ala. Sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan fardu sembahyang kerana Allah Ta'ala. Kemudian awak terus tayamum macam biasa. Okey. Hafal tau. InsyaAllah Ustazah akan tanya awak dekat dalam kelas nanti. Ustazah akan tasmi' awak dalam kelas nanti. Senang je hafal ni. Niat tayamum dengan niat uduk.
Okey, hafal beserta maksudnya sekali. Okey, next. Seterusnya kita akan pergi kepada rukun. Okey, rukun uduk dan tayamum. Okey, apa maksud rukun ni? Rukun ni adalah perkara yang wajib kita lakukan. Kalau kita tertinggal buat perkara rukun ni, maksudnya nanti ibadah kita tidak sah lah. Jadi kita kena ikut rukun. Kalau kita tertinggal rukun macam mana? Tak sah lah ibadah kita, betul tak? Sebab tu kita kena ikut rukun. Okey. Kita tengok rukun uduk. Rukun uduk ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pandai pun. Okey, ada 6. Yang pertama, apa dia anak-anak? Mestilah kena niat. Ya, betul. Kita kena niat. Setiap apa yang kita lakukan, kita perlu niat. Niat. Okey. Macam mana niat uduk tadi? Ingat lagi tak? Nawaitu raf'al hadasi asghari lillahi ta'ala. Hafal tau doa tu, hafal tau niat tu. Okey, seterusnya membasuh muka. Okey, membasuh muka. Dah kita niat kita basuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua-dua tangan hingga ke siku. Tak boleh kurang pada siku. Awak kena terlebih tak apa daripada siku, tapi jangan terkurang. Okey. Yang keempat, menyapu air pada sebahagian kepala atau rambut. Sebahagian kepala rambut itu adalah perkara yang wajib. Okey, perkara yang wajib untuk perkara ataupun anggota yang wajib kita untuk berwuduk. Ini adalah anggota wajib. Okey, pertama ingat tadi membasuh muka, ketiga membasuh kedua-dua belah tangan hingga ke siku, dan yang pertama niat, pertama basuh muka, ketiga membasuh kedua-dua tangan hingga ke siku, keempat menyapu air pada sebahagian kepala ataupun rambut, dan yang kelima membasuh kaki sehingga buku lali. Jangan terkurang daripada buku lali. Terlebih tak apa, jangan terkurang. Okey. Dan yang terakhir, yang keenam, apa dia? Tertib. Apa dia tertib, Ustazah? Okey, tertib ni adalah mengikut turutan. Janganlah awak basuh kaki dulu baru awak basuh muka. Itu tak salah rukun awak. Jadi kita kena ikut rukun dengan susunan yang betul. Jadi kita kena ikut tertib. Nombor 6, tertib mengikut turutan. Pertama, niat. Kedua, membasuh muka. Ketiga, membasuh tangan sehingga ke siku. Keempat, membasuh kepala ataupun sebahagian rambut ni. Dan yang kelima, membasuh kedua-dua kaki sehingga buku lali. Terlebih tak apa, jangan terkurang. Okey, dan yang terakhir, yang keenam, tertib. Ni boleh hafal, senang je. Awak selalu beruduk kan? Jadi awak boleh hafal. Pertama mestilah kita kena niat. Yang kedua kita basuh muka. Yang ketiga kita basuh kedua-dua tangan hingga ke siku. Ni mudah je. Hafal tau. Nanti Ustazah akan tanya juga kat dalam kelas. Ada berapa rukun uduk dengan rukun tayamum ni? Ustazah akan tanya. Ustazah akan tanya seorang-seorang. InsyaAllah kalau ada masa Ustazah akan tanya seorang-seorang. Rukun beserta dengan niat. Niat uduk dan tayamum ni, insyaAllah. Okey, seterusnya. Rukun tayamum. Ada berapa rukun tayamum? 1, 2, 3, 4. Ada 4 rukun tayamum. Yang pertama niat. Okey, niat. Kita wajib niat dulu. Okey. Dan yang kedua, menyapu debu tanah ke muka. Kemudian yang ketiga, menyapu debu tanah ke kedua-dua belah tangan sehingga ke siku. Okey, dan yang terakhir, yang keempat, tertib mengikut turutan. Okey, bagus. Okey. Ustazah nak kamu hafal tau. Okey, rukun wuduk ada berapa? Ada 6. Rukun tayamum ada 4. Okey, cuba sebutkan rukun wuduk. Niat. Membasuh muka. Pertama niat. Kedua, membasuh muka. Ketiga, membasuh kedua-dua belah tangan hingga siku. Keempat, menyapu air pada sebahagian kepala atau rambut. Kelima, membasuh kedua-dua belah kaki hingga buku lali. Keenam, tertib. Okey, hafal tau. Okey, dan rukun tayamum. Pertama, niat. Kedua, menyapu debu tanah ke muka.
Ketiga, menyapu debu tanah. Kedua, dua belah tangan hingga siku. Keempat, tertib. Okey, tolong hafal ya. InsyaAllah saya yakin anak ustazah ni mudah nak hafal. Okey. Okey, rukun duduk ada berapa tadi? 6. Rukun tayamum ada 4. Senang je. Uduk ni ada 6 perkara yang kita selalu buat. Uduk kita selalu buat kan? Ada 6 anggota penting ni. 6 ada 6 perkara. Niat sampailah awak tertib. Hafal yang tu. Kemudian tayamum. Tayamum ni kita tak perlu basuh kepala dengan kaki. Basuh muka dan kedua belah tangan saja. Bukan basuh, kita menyapu. Menyapu sebab kita pakai debu tanah. Debu tanah bukan kita menyapu. Kalau menyapu tu kalau membasuh tu kita guna air. Kalau menyapu ni kita guna debu tanah. Okey. Boleh ingat tak? Tayamum ni kita kena menyapu ke muka dan kedua belah tangan hingga ke siku. Okey. Nanti kita akan praktik ataupun buat amali macam mana cara bertayamum. Okey? InsyaAllah. Seterusnya, perkara yang membatalkan uduk dan tayamum. Okey, perkara yang membatalkan uduk dan tayamum ni adalah benda yang sama je. Silap ya. Tayamum tak ada 2 ya. Okey. Kita tolong betulkan ya. Ta, ya, mim je. Ya tu tak ada. Ya ni tak ada. Yang saya tulis perkara yang membatalkan uduk dan tayamum tu, ya tu tak ada. Okey. Okey, yang pertama cuba baca. So boleh baca. Keluar sesuatu dari kubur dan dubur. Perkara yang membatalkan membatalkan wuduk. Macam mana keluar perkara yang membatalkan keluar sesuatu daripada kubur dan dubur tu Ustazah? Apa dia keluar? Contohnya apa? Ya, contohnya awak terkentut ataupun awak buang air kecil ataupun awak buang air besar. Gitulah perkara keluar sesuatu daripada kubur dan dubur awak. Okey. Seterusnya, ni saya rasa perkataan dubur tu dia raw tau, bukan dubul. Dia kubur dan dubur. Okey, nanti awak tolong betulkan ya. Keluar sesuatu dari kubur dan dubur. Tu saya perasan. Tadi tak perasan. Okey. Seterusnya, tidur yang tidak tetap punggung. Ni ramai tak tahu ni. Betul ke Ustazah kalau kita tidur mengiring batal wuduk kita? Ya, betul. Betul batal wuduk kita. Kita tak tetap punggung, batal wuduk ataupun tayamum. Okey, jadi kalau awak nak baring tu biar punggung awak biar tetap. Jangan tidak tetap kan. Kalau awak termengiring, jadi terbatallah wuduk awak. Okey? Okey. Contohnya kalau kita sakit ke kan, sakit kita tak boleh nak tetap punggung ataupun kita memang kena mengiring aja, tu tak apa, sakit tak apa. Dia ni maafkan. Okey. Seterusnya, hilang akal. Apa ni hilang akal Ustazah? Hilang akal tu apa dia anak-anak? Gila ataupun dia pengsan. Dia tak ada akal. Terbatal lah wuduk dia. Dia pengsan ke tiba-tiba dia dah ambil wuduk, dia pengsan. Maka terbatal lah wuduk dia. Jadi kena ambil wuduk ataupun tayamum balik. Okey. Seterusnya, bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang ajnabi. Apa ajnabi ni Ustazah? Okey, ajnabi ni adalah perempuan ataupun lelaki yang awak boleh kahwin ataupun yang bukan murim awak. Yang bukan mak ayah awak, yang bukan mak ayah awak, kakak awak. Macam itulah. Yang kita boleh kahwin. Yang kita boleh kahwin dengan perempuan ataupun lelaki yang kita boleh kahwin ni. Contohnya, okey, contoh awak lelaki, contoh Ahmad, anak Nur Ustazah Ahmad, tak ada hubungan dengan Ustazah apa-apa. Ahmad dia dah ambil wuduk, lepas tu dia lari tersentuh kulit Ustazah. Jadi terbatal lah wuduk dia kena ambil wuduk balik. Ataupun awak main-main kan, awak dah ambil wuduk, awak main lari tersentuh kulit kawan perempuan awak. Jadi awak kena ambil wuduk balik. Terbatal lah wuduk awak kena ambil wuduk balik. Faham? Okey, bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang ajnabi. Macam mak ayah kita kan. Kalau ibu ayah kan, kalau dia tersentuh kulit antara satu sama lain, antara ibu dengan ayah kita pun terbatal wuduk dia. Sebab apa? Sebab ibu dengan ayah kita boleh kahwin. Perkara yang batalkan wuduk dan tayamum. Perempuan yang bukan muhrim ataupun lelaki yang bukan muhrim
Kalau tersentuh, kalau berlapik tak apa. Kalau berlapik tersentuh, kita berlapik, tidak terbatal uduk. Kalau terkena kulit, maka terbatallah uduk kita. Faham tak anak-anak? Okay, insyaAllah faham ya? InsyaAllah. Okay. Ada banyak lagi perkara yang membatalkan uduk. Contoh yang lain apa dia? Kentut. Apa lagi? Banyak perkara lagi kan? Nanti awak buat Kalau awak tahu, awak tambah aje. Awak boleh buat nota Ustazah kat sini. Dalam buku tulis. Kalau tak nak buat tak apa. Ustazah galakkan. Ustazah galakkan untuk buatlah nota ni. Okay? Okay anak-anak. Saya rasa sampai tu saja. Sekejap Ustazah tengok topik kita. Itu sajalah. Yang seterusnya kita akan topik yang seterusnya ataupun unit yang seterusnya kita akan bincangkan pada kelas akan datang. Topik yang sama, tajuk dia wuduk dan tayamum, tapi ada unit yang kita ada unit sama apa tadi? Saya lupa dah apa tadi kita nak yang kita perlu belajar. Pas perkara yang batalkan wuduk, cara berwuduk dan tayamum. Kita nak yang ni kita akan buat amali. Kita buat amali. Murid dapat mengetahui cara berwuduk dan tayamum. Ustazah akan baca, Ustazah akan tunjuk macam mana cara berwuduk dan tayamum dengan betul. Okey, lepas tu nanti Ustazah akan Ustazah akan awak akan buat amali insya-Allah. Okey. Dan yang terakhir menyatakan hikmah berwuduk. Tu kita akan belajar pada kelas akan datang insya-Allah. Okey. Okey anak-anak. Rasanya tu saja daripada Ustazah. Maaf kalau ada salah silap ataupun tersasul ataupun apa-apa perkara yang terkurang daripada Ustazah. Ustazah mengucapkan terima kasih menonton video Ustazah. InsyaAllah semoga bermanfaat. Okay, jangan lupa buat latihan ataupun buat nota Ustazah. Buat nota slide ni ya. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi. Ustazah ucapkan wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum.